Kaf selepas kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Jadi pada malam ni kita insya-Allah khusus kita nak bincang topik berkaitan dengan buah pinggang dan apa-apa yang kaitan dengan dia lah, buah pinggang, pundi kencing dan seangkatan dengannya. Jadi banyak kita bincang tentang jantung, kita bincang tentang kita kata apa paru-paru kita. Jarang kan orang kita ni cerita tentang buah pinggang, padahal benda ni masalah besar. Banyak isu-isu buah pinggang. Kadang-kadang kita dengar orang kena dialisis. Sebab apa dia kena dialisis? Jadi kita nak bincang pada malam ni. Sebelum kita pergi jauh perbincangan kita berkenaan dengan buah pinggang ni, ada baiknya kita ambil dahulu asas dia, yakni buah pinggang ni cerita dia apa sebenarnya, apa fungsi dia, tang mana dia duduk dan apa peranan dia kepada kita kan? Sebab kalau tidak kita tak berapa dapat menilai kan, penting sangat ke buah pinggang ni, besar mana dia kan. Allah Ta'ala menciptakan kita ni sempurna kan, dengan sistem kehidupan kita, sistem organ dalaman berperanan masing-masing sangat sempurna, cantik, elok. Jadi salah satu organ penting yang ada dalam tubuh badan kita ni adalah ginjal, buah pinggang. Dia buah kan, dia macam buah kan, dia duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Bila kita tengok antara peranan utama kepada buah pinggang ni adalah dia adalah sistem penapisan. Nak bagi sistem dalam darah kita ni elok, bagi sistem dalam darah kita ni sentiasa kita kata dalam keadaan yang terbaik. Dialah yang akan ceknya kan, buah pinggang kita ni. Kita tak nampak dah. Jadi dalam konteks kita melihat tang mana buah pinggang ni duduk, dia duduk bawah pada rusuk kita. Belah kiri tinggi sikit, belah kanan tu dia rendah sikit. Dia lebih kurang saiz penumbuk kita ni, tapi dia lepiak kan, dia nipis ya, dia taklah tebal, taklah gemuk kan, dia nipis ya kan. Dan Allah Ta'ala ciptakan buah pinggang kita ni membantu kita tak pernah berhenti. Kita duduk lah ni, buah pinggang tengah duduk aja. Tidur, buah pinggang tengah duduk aja. Tak pernah buah pinggang kita ni mogok, tak pernah berhenti walaupun satu saat. Sentiasa bekerja kepada kita siang dan malam, tak pernah rehat. Non-stop machine ni, buah pinggang ni. Kita duk bincang jantung hari tu kan. Buah pinggang Allah Ta'ala cipta kepada kita ni, kita puasa ke, kita tak puasa ke, jalan. Buah pinggang the most efficient machine, kita kata. Duk tapih dalam badan kita ni, tapih dalam badan, supaya kita maintain dalam keadaan yang terbaik dari sudut badan kita. Electrolytes, galian dalam badan kita ni, sodium dia, natrium dia, chloride dia, potasium dia, semua terbaik. Allah Ta'ala cipta satu mesin, satu kita kata buah pinggang terbaik. Besar mana? Besar sikit, lebih kurang 8 cm macam tu je kita kata. 8 cm punya kita kata organ berfungsi non-stop. Saban waktu. Besar nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita kata bila kita dapat buah pinggang ni, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu kita tengok, bila kita tengok, kita belajar, kita study, kita diberi ilmu tentang apa yang ada dalam diri kita ni, kita mesti ada takjub di sana kan. Tuan-tuan, 2 minggu lepas dekat Selangor heboh. Ingat ada ayak tak ada. Sebab dia kata bukan petrol, diesel masuk dalam sistem ayak. Cempera habis, pening kepala, pakak duk tutup empangan kena tutup sebab nak kena cleansing segala benda, projek segala benda semua stop. Kilang marah semua orang, 5 juta affected. Sebab apa? Sistem tak boleh jalan. Sebab masuk diesel dia satu. Masuk diesel, jam terus kan. Kita ni Allah Ta'ala bagi kita telan dah benda apa pun jalan. Dia tak berhenti punya. Dia jalan, sentiasa berjalan, tak ada mogok, tak boleh berhenti, tak ada sistem berhentinya kan. Kita kata betapa hebatnya penciptaan Allah kepada kita. Kita tengok buah pinggang, antara fungsi besarnya kan, adalah membuang bahan kumuh seperti urea dan toksin daripada badan. Kita ni telan macam-macam, makan ikut dan kita aja. Sebab apa? Kita duk fikir nak makan apa? Nak makan apa malam ni? Nak makan apa? Kita fikir nasi goreng tom yum ke, hari tu makan dah. Nak makan mi udang, kita pun makan. Kita fikir nak makan apa? Telan-telan tu je. Nak minum air apa? Telan-telan dia, lepas tu badan take over lah.
buatlah macam mana pun, aku dah rasa dah mi udang, mulut dah rasa dah kenyang dah ni, lepas tu badan proses kan. Jadi kita duk bagi macam-macam dalam badan kita ni proses. Salah satu benda yang nak kena tapih, benda-benda kita makan lah, utamanya ni nak buang toksin-toksin segala benda kita makan ni, buah pinggang buat kerja ni, buang urea, buang segala toksin yang dalam badan yang kita duk makan, dia clearkan. Siapa yang buat kerja? Buah pinggang. Kita kontrol tak? Tak kontrol sikit pun. Kita tak kontrol satu benda pun dalam perjalanan buah pinggang ni. Satu perkara pun kita tak kontrol. Kan? Sentiasa dibuat sendiri. Antara benda yang saya nak cerita kepada tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah tentang buah pinggang ni, sebelum kita pergi masuk fungsi yang lainnya. Apabila kita tengok buah pinggang yang Allah Ta'ala cipta ni, kita tengok sikit struktur dalaman dia ni macam mana. Yang kata penapih tu kan, kita tengok sikit struktur. Bila ni kita potong buah pinggang kita ni kan, bila kita potong, kita tengok dalam dia tu ada apa. Macam mana dia buat kerja? Dalam dia tu ada apa? Dalam dia Allah Ta'ala cipta sistem penapisan yang dipanggil nefron. Sebab itulah pakar-pakar buah pinggang kita panggil nefrologis. Sebab nefron, dia ada satu benda, tak apa sebut bila kan. Dalam satu buah pinggang, sebelah kanan dan sebelah kiri, Allah Ta'ala masukkan di dalam, kita kata 8 cm, 7.5 cm buah pinggang tu, 2 juta nefron. 2 juta sistem penapisan duduk dalam tu. Benda 8 cm je, lebih kurang 7.5, prosok masuk 7, berapa? Lebih kurang, lebih kurang berapa? 2 juta. Oh, luar biasa. 2 juta ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan saya bagi satu bekas pun tuan-tuan masuk benda 2 juta, tak boleh pergi. Kan? 2 juta banyak. Tapi orang 5 liter, kalau dia kecil lagi 5 liter, kan? Tengok saiz. Semua ni dikontrol oleh buah pinggang supaya kita ni kalau tidak overloaded dengan fluid. Minum air bom-bom minum air orang bagi penuh dengan cecair je lah. Dok, bila kita minum air, buah pinggang akan regulate. Dia ada detector. Dia detect dia sensor berapa ni nak kena kontrol dari sudut cecair. Dia buang, kita akan pergi kencing. Kan? Kita akan hantar signal, dia akan keluarkan air untuk kita pergi buang air kecil. Pergi kencing kita supaya maintain. Kita kata apa? Cecair dalam badan Allah Ta'ala cipta, maintain. Kalau tidak, serabut kita. Kemudian dia juga mengawal tekanan darah. Luar biasa buah pinggang. Kita duk ingat jantung aja. Jantung ni dia pump ya. Dia tak kontrol tekanan darah. Dia pump saja. Pump lawan pressure. Pressure tu semua tu rupanya dikontrol oleh buah pinggang. Sebab tu bila orang yang rosak buah pinggang dia, tekanan darah dia jadi merapu. Sebab tu ubat yang kadang-kadang kita makan, kita ingat dia duk kontrol kat jantung. Rupanya dah. Tempat ubat kita makan ubat darah tinggi tu, dia pi attack, dia pi kontrol, dia pi bantu dekat buah pinggang punya level. Sebab apa? Buah pinggang kontrol tekanan darah. Lah ni baru kita tahu. Oh, duk ingat dia juk kontrol air kencing ya? Dok. Banyak fungsi buah pinggang. Dia kontrol tekanan darah kita. Sebab darah masuk nak keluar macam mana? Dia duk kontrol perjalanan fluid ni, dia kontrol tekanan darah. Kemudian buah pinggang kita juga kontrol, dia panggil acid, dan juga kita punya alkali level kita berapa acidity darah kita ni. Apa benda pun tuan-tuan, dia ada benda ni acid ke, dia punya tahap acidity dia berapa kan, tahap berapa banyak mana dia punya acidity, dia punya tahap keasidan dia tu berapa. Darah kita sama, setiap daripada kita ni dia tak lari banyak, 7.3 berapa 8, 37.4, takat tu je. Dia tak boleh pergi jauh. Dia maintain acid ni, dia super maintain level tu saja. Julat dia kecil je. Dia tak boleh pergi jauh. Dikontrol oleh buah pinggang supaya maintain acidity dalam darah kita ni, maintain tahap tu saja. Dia tak boleh pergi jauh. Julat dia tu. Allah, kita kalau tahu benda ni, kita tengok Allah besarnya nikmat Allah Ta'ala bagi kita ni dalam keadaan efisien, terbaik. Jadi asid dalam darah kita ni dikontrol oleh buah pinggang juga. Kemudian yang besarnya adalah minerals yang saya sebut tadi tu. Kita makan apa-apa benda kan, kita makan garam, kita makan segala benda, semua tu ada minerals dia.
Minerals ni macam mana? Sodium, garam, chloride, potassium, fluoride, kalsium, segala benda mak nenek lah yang kita kadang-kadang kita ambil darah ni, dia keluar macam-macam perkataan huruf ni, yang tu semua dikontrol oleh buah pinggang. Nak ambil banyak mana, nak buang banyak mana, semua buah pinggang yang kontrol. Oi, luar biasa. Nak buang garam, nak ambil garam, nak buang chloride, nak ambil potassium, supaya sentiasa maintain. Sebab tu bila kita cek darah, keluar satu results, dia lebih kurang ya. Tuan-tuannya darah, kalau insya-Allah kita semua sihat, dengan saya punya darah, orang punya darah, orang punya lebih kurang tak jauh beza. Sistem tu dikontrol oleh buah pinggang saya, buah pinggang tuan-tuan. Kita semua pakai kontrol supaya dia punya julat itu kot tu je. Semua dikontrol oleh buah pinggang. Benda kita minum kadang-kadang banyak, dia punya garam galian dia ni semua, buah pinggang akan ambil, buang bagi maintain, sentiasa maintain. Kita tak minum air lama pula dah, kering. Buah pinggang akan maintain, make sure electrolytes kita ni tak lari walaupun kita tak minum air. Dia ada cara, dia buah pinggang semua buat benda-benda tu semua. Kemudian kita juga kena tahu peranan buah pinggang juga adalah membantu penghasilan sel darah merah yang menjadi utama dalam membawa oksigen dalam darah kita ni. Dalam kita kata darah kita ni, sel darah merah, sel darah putih, platelet untuk pembekuan darah, sel darah putih untuk lawan segala jangkitan penyakit, sel darah putih. Sel darah merah buat kerja bawa oksigen kepada kita. Sel darah merah tu dibuat tempat dia dihasilkan, tempat pertama untuk bagi arahan keluar satu hormon nama erythropoietin kan, mai daripada buah pinggang. Oh, jadi kita tengok buah pinggang ni banyak, peranan dia cukup banyak. Besar mana? Besar tu ya, kecil ya. Semua dia macam-macam dia buat. Sebab itulah orang panggil kempen sayangilah buah pinggang anda. Sebab dia buat kerja banyak kan. Jadi kita mau duk gosok buah pinggang, alhamdulillah, syukur buah pinggang alhamdulillah. Kita selalu duk dada jantung kita pegang. Buah pinggang dia kalau dia boleh cakap kecil hati dia, aku kerja kuat. Tak ada siapa pun kata buah pinggang bagus urut buah pinggang. Kita duk urut dada, urut jantung je kan. Jantung dia jadi naik kepala sikit. Buah pinggang buat kerja teruk. Ni kira kita orang yang belakang tabir punya kerja ni. Buah pinggang ni punya kerja belakang tabir. Tak cakap banyak, buat kerja saja. Kita bincang tadi, buah pinggang Allah Ta'ala bagi 4 juta. Setiap sebelah ni ada 2 juta nefron. Penuh, syarat. Dalam kita kata membantu kita untuk berfungsi. Jadi darah masuk dia akan tapih. Tang ni lah tempat penapisan dia. Yang kata rosak buah pinggang, rosak benda ni. Sistem tapisan ni lah yang rosak. Bila dia kata, oh buah pinggang aku dah rosak, condemn buah pinggang aku. Dia rosak apa? Sistem penapisan dia rosak. Allah Ta'ala bagi 2 juta. Kita tak jaga, rosak 200 ribu. Rosak 500. Ada lagi 1.5 juta duk berfungsi kan. Dia rosak banyak dah. Akhirnya dia jadi teruk. Lepas tu baru kita duk kelang kabut ambil buat dialisis lah macam-macam. Dah terlambat. Jadi kita hari ni kita bincang untuk kita ambil tahu macam mana aku nak tahu status buah pinggang aku lah ni macam mana. Dia tak kat mana? Tu kita nak tahu. Kita nak tahu macam mana dia okey ke lagi. Dia macam mana keadaan kesihatan buah pinggang. Sebab apa kalau kita buah pinggang punya sakit ni macam mana? Bila kita tengok detail sikit, saya bawa tuan-tuan kita nak tengok penciptaan Allah Ta'ala tentang sistem tapisan. Ni satu, nefron ni satu. Dia main darah. Setiap 4 juta yang saya sebut tu, setiap tu ada darah masuk. Salur darah halus. Kita tak boleh bayang. Kalau kita nak suruh lukis pun kita tak boleh. Sebab dia terlalu halus. Terlalu kita kata level nano ni, level kecil. Micro level ni. Sistem tu terlalu kecil. Setiap daripada kita kata 2 juta sebelah tu, setiap tu ada salur darah dia. Untuk ditapih. Darah masuk dia tapih, dia keluar kot tu. Darah masuk dia tapih, dia keluar kot tu. Kan? Dahsyat. Jadi setiap daripada 4 juta tu ada darah tersendiri. Salur darah tersendiri untuk setiap daripada 4 juta tu. Jadi luar biasa. Kan?
Di sana kita kena rasa takjub, dahsyat penciptaan Allah Ta'ala ni. Bila kita tengok dari sudut ni, kita tengok maha besar Khalik, penciptaan Allah Ta'ala ni maha, kita kata detail, amat-amat detail. Lah ni pun mana ada orang boleh buat buah pinggang? Orang buat dialisis tu dia dekat satu tong punya benda, pojok besar kan, dialisis. Buah pinggang Allah Ta'ala buat systematic, non-stop running kan. Besar penciptaan Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena ada, bila kita bincang pasal ni kan, kita kena rasa syukur, kita kena rasa hebat penciptaan Allah Ta'ala kan. Kita macam kita tengok lah tuan-tuan, bila kita tengok handphone, orang duk sembang pasal handphone, dahsyat, boleh hantar message, pergi hantar dari sana, hantar. Ui, dahsyat, company yang buat handphone ni kaya. Sebab apa? Dia boleh buat satu teknologi yang dahsyat, semua orang pakai kan, dan dia kaya, dan kita rasa hebat. Teknologi telefon ni kita rasa sangat dahsyat. Dia boleh kontrol maklumat, hantar maklumat, share macam-macam. Besar, hebatnya company sampai jadi kaya raya. Company telefon, Samsung lah, Oppo lah, Huawei, macam-macam company duk beli berlumba-lumba nak monopoli ni, sistem telefon ni, teknologi telefon ni. Kita tengok hebat dah. Dan kita pun invest, beli. Kita pakat duk beli sebab kita nak guna. Beli 3,000, 4,000. Allah Ta'ala punya sistem ni kita tengok jauh beza, teramat-amat, kita kata apa, detail dan sempurna, teramat sempurna, tak boleh terbayang oleh akal manusia. Kita dapat percuma saja kan, kita dapat percuma-cuma saja kan. Maka perlulah kita disandungkan rasa besarnya nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab itulah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita kena syukur akan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kita duduk saja-saja ni, Allah Ta'ala susun sistem dalam badan kita ni berfungsi untuk kita. Maka kita kenalah bersyukur kan. Bersyukur, Allah Ta'ala tambah nikmat. Tapi jangan kufur. Sebab apa? Sebab itulah kita tengok, bila kita baca tentang akidah, tentang Allah Ta'ala murka kepada orang yang berlaku kufur nikmat ni, memang logik kan. Sebab Allah Ta'ala bagi kat dia benda free. Dia dapat jantung free, liver free, hati free, buah pinggang kita cerita hari ni free, buat kerja untuk dia. Dia pergi buat benda merapu. Memang murka. Allah Ta'ala bagi free, bekerja siang malam untuk dia. Dia dapat kesihatan tu, dia pergi buat benda-benda maksiat. Dia pergi buat benda-benda yang kemurkaan Allah Ta'ala bagi rosak kehidupan. Maka memang Allah Ta'ala murka sangat-sangat. Dia tak bersyukur, tak pernah rasa nak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Balik kepada perbincangan kita. Jadi apakah benda-benda, perkara-perkara yang boleh mendatangkan risiko kepada orang yang akan mengidap penyakit buah pinggang ni? Jadi kita kena tahu, benda ni penting. Sebab ada beberapa perkara, kalau kita tak jaga dengan baik, dia mai penyakit buah pinggang. Ada orang-orang fasa awal, kalau dia tak jaga dengan elok, nanti dia pergi fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat, jam kan. Antara yang ni adalah kencing manis, big killer kan. Kencing manis ni, nama pun kencing, betul manis kan. Orang tua-tua dulu saya pernah cerita ke masjid ni, nak tahu kau ni penyakit tak penyakit, dia tengok semut hurung kencing lama sikit, tengok semut penuh, semut attract dengan kemanisan kencing dia tu dia kan. Masalah sebab apa? Gula keluar. Cerita dia apa? Bila gula keluar tu menunjukkan penapis tak elok dah. Penapis sudah rosak. Dia gula keluar, protein keluar, segala benda dia pakai. Macam kita macam tapis dah jarang, tak elok dah lah kan. Pakai keluar habis dah. Jadi rosak buah pinggang, penapisan tak elok. Antara faktor besar orang yang ada, kita kata faktor risiko penyakit kencing manis, big killer kepada buah pinggang. Kemudian darah tinggi. Orang yang ada penyakit darah tinggi juga memberi tekanan kepada buah pinggang, akhirnya buah pinggang akan rosak kan. Jadi kemudian kita tengok penyakit-penyakit lain yang kita kata taklah penyumbang besar sangat, macam penyakit batu karang. Orang yang ada family history buah pinggang, keturunan dia banyak ada penyakit buah pinggang, mungkin buah pinggang dia juga tak kuat kan. Kemudian ada yang memang dilahirkan dengan masalah buah pinggang daripada kecil lagi. Tapi yang paling besar yang kita nak cerita di sini adalah faktor gula. Faktor gula. Saya nak cerita sikit tentang gula orang kita. Secara purata, kita ni lebih kurang plus minus boleh ambil gula dalam 6 ataupun 7 sudu teh. Bukan cam-cam song, dia sudu teh.
Kita duk kira camca besar tu, dia sudu teh kecil kan, kecil kan. Katalah lebih kurang 6 ke 7 dalam bentuk gram, lebih kurang katalah ambil tinggi sikit pun 40 gram 40 gram saja satu hari. Jadi kita fikir kita boleh ambil banyak mana gula, sebab gula ni big killer. Dia yang menyebab kita duk minum seronok, macam kita duk manis seronok, tapi dalam proses duk entam kan, duk rosak, sistem rosak. Sehari kita boleh makan gula ni, gula tambahan kita panggil ni, lebih kurang 7 sudu teh cukup. Sudu teh. Dan ni kita cuba bincang sikit. Sebenarnya gula ni dia mai gula tambahan, gula dalam makanan yang kita tak nampak. Nasi kita gula sebenarnya, karbohidrat kan. Kita makan roti canai itu pun gula, roti putih kita tu gula, semua banyak benda ni semua adalah gula. Gula-gula ini semua datang dalam bentuk semula jadi. Dia mai dalam bentuk nasi tu. Kita bukan nampak macam kita buh gula dah. Dia memang sebab dia bersifat apa? Karbohidrat. Karbohidrat ni fruktos, sukros, semua ni gula base yang akan keluarkan, yang akan di breakdown dalam proses pencernaan. Dia akhirnya dia bagi gula, glukos dalam darah. Cerita dia glukos je, nak tahu. Sebab apa? Ni dalam bentuk semula jadi. Yang duk jadi cerita adalah kita ni jenis makan nasi base. Pagi nasi lemak, mak petang nasi, tengah hari nasi lemak, saat-saat kadang-kadang malam. Jadi sehari nasi lemak, nasi apa? Nasi base lah kita kata. Nasi lemak, nasi putih, nasi minyak, nasi biryani, bubuh lah nasi kandang. Semua nasi base kan. Jadi semua tu karbohidrat base, ataupun yang kata mudahnya gula base. Gula dalam bentuk semula jadi. Memang duk ada dalam tu dah kan. Roti duk ada gula dalam tu, mi duk ada gula dalam tu, semua macam tu kita kan. Kemudian kita pergi ada tambahan gula tambahan. Buat ayak, bubuh gula. Buat apa-apa, bubuh susu isian pekat manis ni. Semua tu nama susu tapi bukan susu, dia full cream kan. Gula pekat pula tu kan. Jadi kita sehari-hari kalau kita campur lebih kurang 15 sudu teh gula. Secara kita kata biasa orang kita, dia makan pagi dia buah, kita kopi dia buah berapa gula, berapa sudu teh gula. Lepas tu pagi sehari pukul 10.30 pergi kena teh tarik roti canai. Roti canai pula kadang-kadang pergi tabuk gula pula atas roti canai tu. Gula lagi dia bubuh kan. Lepas tu dia makan tengah hari. Lepas tu dia kita kata bukan ayak suam tak main. Kena pagi ayak berperisa buah gula, bagi nampak kemas sikit gula buah tang tu juga. Teh ais pun gula. Amra samboi pun gula banyak dalam tu. Segala benda gula banyak. Buah semua gula. Petang tengah hari petang minum teh gula. Teh tarik kalau sekali gula. Malam sopa tu juga gula. Jadi banyak gula campur. Lebih kurang 12, 13 kalau larat kita pi sikit sampai ke 15 sudu teh gula. Kita pergi pakai kira, tengoklah masing-masing kira. Kira. Lo ni, dia main zaman lo ni trending. Dia main trending minum air ni. Tuan-tuan, lo ni trend. Saya pun tengok, kita pergi tengok supermarket, mana-mana tempat kafe, tengok orang beratuk panjang, geng-geng muda-muda ni. Beratuk panjang tu. Kita tengok, apa hal ni? Ingatkan apa pasal ni dapat benda free. Kau dapat apa benda? Rupanya nak beli ni bubble tea. Tuan-tuan kalau menega benda ni tak apa lah. Saya ada cerita ya, jangan marah saya kan. Baik faham kan. Dia lah ni trend. Dia nampak macam trending kan. Minum air ni kira nampak style. Nampak kira style lah. Up to dia tak akan minum teh ais, tak standard. Bubble tea. Mau duk minum bubble tea. Baru nampak trending. Pergi supermarket, bubble tea. Baru nampak style. Kita takkan pergi order teh ais semua ni tak main lah ni. Ni level orang tua-tua. Orang muda bubble tea punya style. Kita pun baru duk faham. Dalam bubble tea ni dia ada biji-biji ni kan. Yang kita pun dia panggil boba. Nama pun kita tengok, nama apa ni? Boba dia panggil. Benda tu kan. Kita ni generasi teh ais ni mana pergi tahu benda-benda ni semua. Teh ais dia tak buh benda ni. Bubble tea dia buh benda-benda ni. Dia macam-macam passion pula tu. Dia ada gula perang, dia tu dia campur segala benda. Dia koktail. Ikut kreatif nak buat macam mana ni. Bubble tea punya style ni. Tak apalah kita minum. Nama teh ni, kadang-kadang kita tengok bagus.
teh ni bagus, antioksida. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan, dia anti radang. Allah Ta'ala cipta daun teh ni sebagai satu, kita kata, sebahagian daripada kesihatan. Tapi bila dibuat dalam bentuk macam ni, oh dia habis. Dia jadi cempur. Sebab apa? Yang besar dalam bubble tea ni apa? Oh, dia bubuh gula sekandak. Nasi kandak ni gula kandak punya level punya gula. Standard dia gula, tuan-tuan. Saya study, baca sikit sebab ni jadi trending. Orang tak sedar, dalam satu cup, satu gelas tu, dia perlu bawa usung pergi merata tu, plus minus 90 gram. Tadi saya kata kalau sehari ni kita satu hari 24 jam 40 gram jadi ya. Standard WHO punya recommendation lah. Kan? 40 gram tu pun kita dah lajak sikit tu, 2-3 gram kita lajak. 40 gram. Ni satu gelas hentam 90 gram. 90 gram. 2 hari punya benda. 2 hari setengah punya dia hentam satu gelas ya. Kan? Tak sedap. Dia full of sugar. Lebih kurang 20 sudu teh tu. Dalam tu 20, lebih kurang 100 gram, 90 gram. Ui, banyak. 100 gram ni kalau kita beli gula sekilo, 1/10 kan buh dalam tu. Tapi kita tak nampak kalau dia pergi tuang peroi gula ni, kita pun nampak terkejut, tak berani nak minum. Tapi dia tak nampak, benda tak nampak, dia nampak biji-biji itu je. Nampak macam merambu sikit, kita pun nampak style jalan. Padahal 90 gram, hampir 100 gram gula dalam tu. Ni trend. Saya sebut dekat sini sebab apa? Minum sekali tak apa, tuan-tuan. Minum 2 kali. Dia mai jadi trend ni, tiap-tiap kali keluar minum. Dengan geng-geng kawan-kawan dia jadi trend. Bila dia jadi trend, dia jadi macam teh tarik ya. Kita jumpa member, jom kena teh tarik. Dia jadi trend dan kita biasa gula. High concentration gula dalam minuman terlalu tinggi. Bayangkan pagi kawan tu mungkin minum teh dah, minum kopi, gula dah. Lepas tu kena teh tarik, benda-benda. Pi malam dia pergi kena ni bubble tea ke, atau petang dia kena bubble tea. Jadi campur semua. Oh, dia dah gula sehari 100 lebih. Mungkin 20, 30, 40 sudu teh boleh masuk dalam sistem badan dia. Satu hari. Kan? Dalam satu hari. Jadi dalam seminggu kalau dia kena benda ni 2-3 kali, 2 bulan, 3 bulan, kalau budaya ni berterusan, dia mungkin umur 20-an, 30-an, berterusan lama. Oh ni buah pinggang, kalau boleh angkat bendera lama dah jadilah tu kan. Aku pun memanglah kerja free, so buta, hang tak bayar gaji, hang hentam aku cukup kan, jadilah kan. Jadi kita kena beringat, sebab kita manusia ni Allah Ta'ala cipta diberi pilihan makanan. Kita kena beringat amanah, kena jaga hak badan. Trend pun trend, tapi kita kena tahu benda apa kita minum, benda apa yang kita nak masuk dalam badan kita ni. Sebab apa? Dia akan affect sistem badan kita. Mungkin lah ni seronok, 10 tahun down the track boleh jadi bermasalah. Masing-masing kita check balik kan. Bila kita tengok kawan-kawan kita, anak-anak kita kan, beringat sikit kan. Sebab dia boleh jadi healthy option kalau dia tak buat dalam bentuk macam ni. Sebab dia panggil boba ni, dia adalah gula, dia panggil macam bola gula. Dia sagu, dia jenis sagu sebenarnya. Tapi dia condense, dia very dense gula dalam tu. Kan? Jadi dia karbohidrat base, tak ada nutrition lain, karbohidrat sahaja. Pum dia masuk dalam tu, berlambok dalam tu. Kan? Nampak elok, nampak terliok, tapi lebih kurang 100 gram gula. Balik sambung kepada buah pinggang kita. Apabila kita tengok penyakit-penyakit buah pinggang ni, selalunya orang duk ingat selagi dia tak sakit pinggang, buah pinggang dia okey. Kan? Sebenarnya salah. Tak ada kena mengena dengan sakit pinggang. Sakit pinggang ni kalau kadang-kadang nak sangkut dengan buah pinggang pun mungkin kena batu karang. Tapi yang kita cerita ni sistem penapisan. Sistem penapisan. Allah. Sistem penapisan ni macam mana? Maksud dia apa? Bila dia kena penyakit buah pinggang, dia mula merosot fungsi, dia rasa tak larat, letih, dia mula rasa down, tak larat, satu macam. Tak ada, kalau kita tak ada ilmu, kita tak terfikir masalah ni masalah buah pinggang. Kita ingat
hang ni sebab apa ni kerja kuat sangat ke, tak cukup vitamin ke, sebab apa ni berkelahi dengan bini ke benda ni, kita duk fikir kan, tak cukup makan ke, nampak awak susah hati apa benda ni. Rupanya buah pinggang punya masalah. Pertama, lemah, letih, berpanjangan tak larat. Kan, dia letih. Rasa mual, muntah, hilang selera makan, kemudian dia mai rasa kulit dia tak apa nak elok, gatai satu badan. Orang tahan sebab apa ni? Kena apa, makan apa tak kena ke? Dah, bila toksin di dalam badan. Sebab buah pinggang ni dia nyoh toksin. Tapi bila toksin tu tidak dinyohkan secara baik, toksin duduk dalam darah, dia akan pergi ke kulit. Bila pergi ke kulit, kita akan gatai, rasa tak apa elok. Kemudian yang kita selalu nampak ni, dia akan rasa bengkak. Bengkak, yang tu selalu orang nampak. Bengkak kat pergelangan kaki. Dia mula nampak, bila kita tekan kaki dia, boleh masuk. Boleh masuk. Dia ayak merata tempat. Sistem untuk, kita kata untuk bantu dari sudut cecair dalam badan ni rosak. Jadi dia mula bengkak kaki naik ke atas. Kemudian bila dia nampak badan dia sendiri, dia rasa pucat. Kita bincang tadi, antara fungsi buah pinggang, hasilkan hormon, hasilkan arahan kepada badan sumsum tulang ni, keluarkan sel darah merah. Tetapi bila buah pinggang rosak, arahan tak masuk. Tak ada arahan, rosak. Jadi sel darah merah tak dihasilkan dengan banyak. Kita jadi pucat. Orang penyakit buah pinggang ni, dia pucat. Bila kencing, berbuih. Sebab apa? Banyak sangat tapisan tak elok. Tapisan tak elok, banyak benda keluar. Benda bagus-bagus semua pakai keluar habis dah. Berbuih. Kita pun nanti kencing pergi tengok sikit. Buih ke apa, tak buih ke? Kan? Banyak protein keluar sebenarnya. Dia protein keluar banyak. Kan? Protein ni kena simpan, tapi dia keluar. Penapis tak elok. Penapis dah jadi longgar. Keluar habis. Kemudian dia mula makin teruk ke teruk, dia akhirnya dia sakit. Dia mula apa ni, jangkitan kat salu kencing, dia darah keluar. Jadi macam-macam cerita ni. Kadang-kadang darah tu kita tak nampak. Kita buka sebab dia masalah di buah pinggang, kita tak nampak darah tu, dan darah tu bersifat mikro, dia kecil, dia kena dicek oleh doktor baru kita nampak. Baik, yang pentingnya tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita nak tahu tahap buah pinggang kita lah ni lagu mana, cerita buah pinggang aku lah ni macam mana, yang tu kita nak tahu kan. Cerita perempuan lain kali kita nak tahu lah ni kita punya buah pinggang, cerita dia A ke, B ke, C ke, D. Kan, level tu. Dia ada grade dia. Grade 1, 2, 3, 4. Dia 4 grade. Kita harap kita grade 1. Normal. Okey, insya-Allah. Dia tak masalah. Kita kata apa? Grade, kita harap kita ni, kita kategori normal lah. Dia diukur berdasarkan apa? Kemampuan buah pinggang filter. Tahap filter dia macam mana. Dan dia ada ukuran. Kalau tekanan darah, kita tahu tekanan darah kita macam mana. Buah pinggang, dia ada satu sistem nombor yang kita nak tahu nombor kita macam mana. Dia panggil GFR. GFR. G ni stand for apa? Glomerulus Filtration Rate. GFR. Yang untuk tadi ni. GFR. Glomerulus Filtration Rate. Tak payah sebab panjang-panjang. Pergi jumpa doktor. Doktor, GFR saya ni berapa? Doktor akan terkejut. Oh, ni bagus. Kan? Pergi bagi tahu doktor, kita duk tanya tekanan darah, BP, blood pressure, gula, blood sugar level. Kan? GFR mau tanya. Dengar-dengar ni doktor pun terbeliak. Oh, champion. Kan? Sebab apa ni? Kuliah Masjid Fahim. Kan? GFR ni macam mana? Kita nak tahu, kita bila check, ambil darah, doktor pun panggil kita nak cerita tentang results kita, hasil ujian darah kita. Kita mau tanya doktor, GFR saya berapa doktor? Glomerulus Filtration Rate. Tahap kesihatan buah pinggang kita diukur dengan GFR. GFR kita kena tahu. Kalau diukur, kita tak boleh kira sebenarnya, doktor ada formula dia. Dia buat keluar. Katalah banyak keluar 110, champion. 90 ke atas, mantap. Tak ada masalah, menunjukkan semua sistem buah pinggang kita perfect, running, efficient. Kita kalau kereta kita pergi check komputer, kita tanya macam-macam kan, tuning kod no apa benda, alignment tak alignment, tanya pula pasal dia punya segala benda kita tanyalah. Badan kita sama, buah pinggang kita mau tanya
Kalau dia start rosak, dia akan mula menurun, GFR dia menurun. Menunjukkan apa? Dia tak filter dengan baik dah. Filter dia rosak, dia mula menurun. Bila mai tahap 2, 89 ke 60, range tu dah, dia mai dah. Dia tak open dah elok dah. Daripada 60 ke 90 punya range, dia mai dah tahap 2. Tahap 3, dia mai lagi command. Dia ni 30 ke 60, lebih kurang macam tu. 30 ke 60 tahap 3. Dia ada break, apa kita ambil macam tu. Yang kita tak mau ni tahap 4. Tahap 4 ni dialisis. Doktor buat keputusan nak tengok orang ni perlu dialisis tak dialisis berdasarkan kepada GFR. Tengok GFR kau ni, lepas tu doktor boleh agak, pakcik, minta maaf, buah pinggang dah rosak teruk sangat dah tak boleh nak bekerja dah, tak boleh nak nyoh toksin dah, buah pinggang semua pakat condemn habis dah. Kita kena bantu dia dialisis. Bila apa? GFR kurang daripada 30. Kurang daripada 30, GFR dah, buah pinggang dah terlalu teruk, kena dialisis. Soalan datang, boleh tak daripada tahap 3 nak pergi naik tahap 2, lepas tu naik tahap 1 pergi jadi normal balik? Dia tak boleh. Dia one direction. Dia selalunya bila kita dah damage tu, dia damage, kan? Kita boleh delay the progression of the disease saja. Kita boleh delay daripada stage 2 nak pergi stage 3. Kita jaga elok-elok buah pinggang kita, jaga elok-elok pemakanan kita, jaga elok-elok gula intake kita, blood pressure kita, supaya dia tidak progress. Dia stage 2 saja. Dia maintain stage 2. Okey, kan? Jaga macam tu. Kalau kita tak jaga, dia kempi. Sebab dia 4 juta nefron saya cerita tadi, rosak dekat 500,000 dah, rosak lagi 700,000, rosak sejuta, dia main rosak 2 juta, jam. Tinggal sejuta, lepas tu rosak, jam, kan? Jadi apa yang kita perlu tahu, kita kena tahu tahap kita macam mana dengan ujian darah. Dia stage dia macam ni. Macam kita bincang tadi, apabila buah pinggang kita ni rosak, sistem tapisan dia rosak. Sistem tapisan rosak, segala benda turun masuk dalam air kencing, kan? Habis segala benda dia tak boleh lagi berfungsi untuk jaga garam dalam badan. Dia tidak boleh berfungsi lagi untuk jaga apa? Protein dalam darah. Tak boleh lagi berfungsi untuk jaga gula dalam darah. Semua pakat turun, jadi rosak sistem badan, jadi rosak buah pinggang kita. Apabila sistem badan kita dah rosak, maka kita perlu rawat, kan? Maka dipanggillah renal replacement therapy, yakni untuk membantu fungsi buah pinggang, kan? Dia ada kaedah-kaedah dia. Yang kita dah nampak ni hemodialisis. Dia ada sebelum tu, dia boleh kaedah. Kadang-kadang dia cuci darah ni melalui, dia panggil peritoneal dialysis. Ni satu benda, kadang-kadang mungkin tuan-tuan dan perempuan pernah biasa tengok orang kadang-kadang dekat perut dia ni ada satu corong. Doktor pasang siap, dia boleh buat kat rumah. Benda ni dia boleh buat kat rumah, kan? Dia panggil peritoneal dialysis. Dia kena buat kat rumah selalu. Kemudian yang kita duk faham, hemodialisis. Hemodialisis minggu 3-4 kali pergi jumpa doktor, kat hemodialisis center, cuci darah supaya membantu nyoh toksin, dia bantu hemodialisis. Di Malaysia ni, oleh kerana punca besar dia kencing manis yang tidak terjaga, lebih kurang 5,000 kes setahun, new case. Tiap-tiap tahun ada 5,000 kes kena pergi hantar pergi dialisis. Tiap-tiap tahun lebih kurang 5,000 ke 6,000. Banyak, kan? Jadi kita ni antara, kita kata apa muda-muda pun dialisis. Sebab apa? Tak jaga kesihatan kita. Macam kita bincang tadilah, apa minum macam-macam, gula tak kontrol kita, akhirnya lebih kurang 5,000 kes baru dirujuk untuk ke dialisis, kan? Jadi teruklah kita kata apa kena dialisis macam ni. Sebab masa bila orang akan dirawat, dihantar untuk ke pusat dialisis center ni, masa bila dia dah mula fungsi buah pinggang teruk, GFR dia rendah daripada 30, kemudian dia mula, kita tengok dalam badan dia ni, buah pinggang tak boleh lagi kontrol lah, kan? Tengok banyak, kita panggil keracunan darah. Dia rasa loya, hilang selera makan, badan jadi kurus, kadang-kadang naik sampai peringkat tarik, macam-macam. Sebab apa? Toksin dalam badan banyak, jadi macam-macam boleh berlaku. Jadi kita kena refer dia kepada dialisis untuk buang toksin-toksin ni,
Semua kena buang, kena kontrol, kena jaga dia bagi elok-elok balik. Ambil alih fungsi buah pinggang takat mana yang kita boleh ambil alih. Ada beberapa perkara yang kita boleh bantu kepada pesakit-pesakit yang kena penyakit buah pinggang. Dah kena dah penyakit buah pinggang ni kan, tahap 2, tahap 3 contoh. Lah ni kita nak jaga supaya dia tak pergi sampai ke tahap 4. Maintain tahap 2 pun tak apalah. Dah pergi tahap 3 buat macam mana, pergi sampai tahap 3, maintain tahap 3. Beberapa perkara kita perlu jaga, antaranya adalah garam. Garam kita kena kurangkan garam dan kena kontrol takat mana garam yang kita boleh ambil. Garam ni bukan sekadar garam yang kita duk nampak bubuh dalam makanan saja, garam yang kita, garam halus, garam kasar yang kita duk nampak tu je. Dia ada banyak garam-garam yang kita tak nampak, yang duduk dalam processed food, yang duduk dalam, kita kata benda-benda yang dalam tin, yang diproses, semua dipobor garam kandang dalam tu kan. Benda-benda tu semua kadang-kadang kita tak perasan, tapi dia banyak garam. Ada juga makanan-makanan yang kadang-kadang kita lupa dia sebenarnya garam penuh. Ikan masin, lobak masin, orang pergi apa, telur masin, semua ni garam penuh kan. Kita kadang-kadang kita lupa dia tu nama pun masin, dia garam penuh juga dalam tu kan. Orang yang kena buah, masalah buah pinggang mesti kontrol garam. Kemudian dia kena kontrol air. Pada peringkat awal buah pinggang kita ni perlu air. Jadi kita minum berapa liter, 6 gelas, 7 gelas, 8 gelas sehari kita minum, tak ada masalah sebab dia perlu hydration. Tapi bila buah pinggang rosak, dia tak boleh air banyak, nanti penuh. Dia tak boleh kontrol. Jadi dia minum takat mana yang maintain dia, badan dia. Jadi doktor akan beritahu minum 1 jug ni saja. Contohnya setengah jug ni je. Minum banyak ni saja boleh minum sehari. Kan? Jadi bergantung kepada keperluan kita. Kemudian protein. Ikan, daging, ayam yang bersifat protein ni kena cut down. Makan dalam kadar yang sangat minimum. Sebab apa? Bila kita makan protein, makan ayam, makan ikan, makan daging, semua tu protein, biasa-biasa bagus. Memang bagus makan. Tapi bila orang kena masalah buah pinggang, badan proses, masuk dalam darah, dia akan ada byproduct yang diproses. Urea, dia ada benda-benda yang bersifat byproduct daripada protein punya digestion ni, breakdown of protein ni, menyebabkan toksin dalam badan, toksin tinggi dalam darah, bermasalah pula pada kita. Kemudian kalsium atau potasium dan juga ataupun kalium sama juga kena kontrol. Takat mana kita boleh ambil. Cuma benda-benda ni kita kena ambil cakna sebab ada makanan-makanan yang tinggi kandungan potasium dia. Kalium, K, dia punya sumber dia punya dalam unsur tu dia panggil K, kalium. Tinggi. Contohnya apa? Buah pisang tinggi, durian tinggi. Kan? Potasium dia tinggi. Jadi orang kena penyakit buah pinggang, titiklah cerita durian ni, cerita kenang-kenangan. Kan? Tak boleh dah. Dia cerita dulu aku pernah makan lah. Lah ni tak boleh sentuh lah. Kan? Dulu, cerita dulu. Lah ni sangat sukar. Makan sikit tu pun kadang-kadang dah jadi affected. Kena berhati-hati. Kan? Tengok tahap buah pinggang ni macam mana. Macam mana kita nak tahu tahap buah pinggang kita macam mana? Kita pergi jumpa doktor, cek darah, cek air kencing. Kadang-kadang doktor refer kita untuk buat scan buah pinggang kita macam mana. Jadi kita boleh tahu. Tengok air kencing, tengok darah, kadang-kadang doktor scan. Daripada situ dia akan tahu tahap kesihatan buah pinggang kita macam mana. Okey, ada beberapa soalan yang saya kumpul berkaitan dengan buah pinggang. Tadi saya sebut tentang durian. Sebab ni popular sangat. Masuk macam-macam. Dalam WhatsApp pun dia masuk. Aku masuk hospital pun pasal durian. Kau ni mati sebab apa antara? Makan durian dengan susu. Orang ni mati sebab apa? Makan musang king. Macam-macam jadi pening. Jadi pening. Saya pernah cerita dekat masjid ni pasal durian. Tapi saya nak cerita kali ni pasal durian dengan buah pinggang. Durian dengan buah pinggang tak masuk. Dia tak boleh pergi. Kan? Sebab apa? Durian ni, Allah Ta'ala cipta durian ni, dia ada tinggi potasium. Kalium dia tu tinggi. Berbanding dengan buah-buah lain, dia tinggi. Oleh kerana dia tinggi, jadi dia akan mengganggu buah pinggang. Sebab buah pinggang adalah condemn, tak elok. Mai pula ada tinggi potasium. Potasium ni
bagus, dia sangat penting dalam badan kita. Tapi oleh bila dia tinggi, kandungan dia tinggi dalam darah, menyebabkan dia boleh ganggu denyutan jantung. Dia boleh ganggu sistem denyutan jantung tu, dia boleh ganggu. Oh, jadi pening. Kalau dia ganggu denyutan jantung, pening. Sebab itulah potasium ni penting untuk diregulate, untuk dikontrol oleh buah pinggang supaya dia tak ganggu buah jantung. Dia perlu, tapi dalam kandungan tertentu saja. Tapi bila dia tinggi sangat, dia akan ganggu denyutan jantung. Jadi kepada tentang durian dan buah pinggang, kepada dah apa ni kan masuk tahap 3 dan 4, bye-bye dah. Cerita durian ni, cerita bye-bye. Kenang-kenangan sajalah kan. Boleh pegang sajalah durian, tolong buka ke orang, aku nak makan tak boleh. Kan cerita dia macam tu. Ambil bau saja. Ambil bau. Kemudian soalan yang kedua tanya tentang bekam. Sebab ada orang kata bekam ni cuci darah. Jadi dia kata dia nak berbekam untuk mencuci darah, buang darah kotor apa semua, insya-Allah buah pinggang ni akan settle. Dia boleh bantu buah pinggang ni melalui kaedah bekam. Baik. Kita pun tanya. Lah ni research tentang bekam pun dah agak ada kan, tengok darah apa yang keluar, apa sebenarnya bekam ni yang dikatakan perubatan Rasulullah berbekam dalam hadis yang sahih, bagaimana Rasulullah kita kata berbekam, sahabat-sahabat berbekam. Maka kita ambil ini, dia adalah sunnah perubatan Rasulullah. Kita buat tu sebab Rasulullah ni adalah utusan Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang dibuat oleh Rasulullah itu adalah wahyu dan merupakan kita kata suri teladan kepada kita. Dalam bab kesihatan, Rasulullah tidak pernah dalam mana-mana hadis, dalam mana-mana kita baca dalam hadis menyatakan bahawa bekam ini adalah kaedah perubatan yang kita kata putih tentu. Kan, yang kita kata dia bersifat membantu. Dia bukan bersifat kita kata definite treatment. Kan, boleh faham dia treatment dengan bantu. Membantu ni lain, treatment ni lain. Kan. Adapun bekam, dia membantu dari sudut kita kata apa, membantu kesegaran tubuh, membantu untuk kita kata badan kita ni bereaksi. Bila kita berbekam, badan kita akan proses sedikit apa benda, dia akan segar. Tetapi dia tidak boleh kita kata mengganti peranan buah pinggang. Dia tak boleh ganti peranan buah pinggang. Peranan buah pinggang khusus, Allah Ta'ala ciptakan dia dalam bentuk tu, tapi dia tak boleh ganti. Bekam tidak boleh mengganti buah pinggang. Jadi kita jangan kita salah faham. Takut nanti kita terlalu sangat kita kata apa, silap mengambil hadis Rasulullah ni dalam konteks yang salah. Kan? Sebenarnya ia adalah membantu, tetapi dia bukan definite treatment. Definite treatment untuk buah pinggang perlu kita tahu tahap dia macam mana, perlu kita kontrol yang saya sebut tadi, garam, ayak dalam badan, potasium, kemudian kena tengok, perlu kita buat rawatan dialisis untuk bantu. Itu definite treatment. Satu dunia guna konsep yang sama. Dan kita boleh guna kaedah-kaedah alternatif yang lain. Ada orang minum ayak minum ayak ni, kita bincang. Sebab lah ni terbuka dah. Dalam bab rawatan integrasi perubatan sangat terbuka. Kita mengalu-alukan. Tapi dia mesti bersifat integrasi. Integrasi ni maksud dia apa? Sama-sama. Bukannya ambil yang ni, buang yang ni. Jadi kita kena faham juga dalam bagaimana kita nak tengok isu bekam ni. Kemudian kita doa. Kita berdoa macam mana imam baca tadi, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Surah yang tadi kita baca, rakaat pertama tadi tu. Dalam ayat ni Allah Taala cerita, kita bila kita berdoa, kita kena rasa dalam doa kita ni Allah Taala tidak menciptakan sesuatu tu dengan sia-sia. Tu terjemahan ayat dia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un ni, tidak Allah Taala ciptakan semua ni dalam keadaan bersia-sia, main-main. Dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan akan ditanya tentang perkara-perkara ni semua. Ini adalah doa yang diajar dalam kita perkara-perkara berkaitan dengan organ-organ dalaman. Amal doa ni, selain daripada perubatan yang kita buat, kalau kita nak berbekam kita berdoa. Itu kita. Itulah kita. Bila kita berdoa, mesti ada satu datang dalam hati kita tu, Allah Ta'ala tak ciptakan buah pinggang ni sia-sia. Ada fungsi, ada peranan dia. Dan yang menciptakan ni mengetahui bagaimana nak merawatnya. Jadi kita berusaha ke arah merawatnya. Jadi kita balik kepada
Sang Pencipta yang menciptakannya. Itulah tempat kita nak memohon kepada rawatan yang sebenar-benarnya. Adapun yang lain itu bersifat usaha kita. Itulah kita yang beriman kepada penciptaan Allah Ta'ala. Okey, soalan seterusnya ni dia tanya tentang batu karang. Berkaitan juga dengan buah pinggang kan? Sebab kadang-kadang orang dia confuse sakit buah pinggang dengan sakit batu karang. Buah pinggang ni dia sakit slow, kita kata apa, dia silent killer. Buah pinggang punya penyakit ni silent killer. Rasa mual, rasa tak larat, rasa letih, tak lalu makan, tak perasan pun. Slow kita tak perasan. Batu karang, oh bukan slow, dia melompatnya. Batu karang siapa kena dia tahu, dia akan melompat. Sebab apa? Teramat sakit. Siapa kena batu karang teramat sakit, dia akan melompat kan. Kadang-kadang dekat hospital kita tengok dia duduk dekat dinding, berdiri dengan ujung jari kaki je, tak boleh nak duduk diam. Dia kata posisi ni ya okey sikit kan. Teramat sakit. Batu karang punya pasal. Sebab apa? Nak turun daripada buah pinggang, nak turun pi ke pundi kencing. Kita kena faham batu karang ni mai daripada mana? Dia mai daripada buah pinggang. Buah pinggang tapih. Kita kata tapih. Bila dia tapih, air kencing akan berkumpul dekat pusat penapisan. Tadi kita panggil, kita buah pilihan nama pusat penapisan. Tadi pusat pengumpulan, bukan penapisan, pusat pengumpulan air kencing. Dia turun. Dia kumpul turun. Bila dia pekat, air kencing ni pekat, kita tak minum air banyak, dan kita ni mungkin makan perkara makanan, minuman yang mempunyai kandungan-kandungan tertentu yang tinggi. Makan kandungan air kencing tu terlalu banyak kalsium ke, dia ada banyak uric acid ke, benda-benda ni banyak dalam air kencing, dia mula berhablur. Dia panggil berhablur ni macam garam halui-halui kita pegang tu, dia macam kita rasa hablur. Perkataan ni hablur lah kan? Dia macam ada garam dalam air kencing. Dia turun mai. Bila dia duduk, dia mula berhablur, dia mula lepas hablur dia crystallize kan. Tuan-tuan boleh faham tak faham insya-Allah no? Dia mula halui, dia mula jadi, dia campur, dia crystallize. Bila crystallize ni cerita dia jam. Kristal tu bunyi nampak macam mahal lah, tapi dia memang ni bukan cerita mahal murah ni, cerita sakit dia kan. Dia kristal saja menunjukkan apa? Dia hablur tu dia campur, dia jadi kerah. Tahun tu dia jadi satu batu telah terbentuk. Batu tu kita panggil kristal. Batu tahun tu kristal yang tak boleh pergi jual kan. Duk tahun tu nak turun, sakit, amat sakit, bergantung kepada saiz batu tu yang turun. Apabila kita pesakit mula komplain sakit amat-amat, kita scan, kita tengok saiz batu. Kalau batu tu kecil, confirm insya-Allah boleh turun. Sebab kita tahu saiz tube yang nak turun pergi jumpa pundi kencing ni kan. Tube ni dia ada saiz dia, kita boleh agak dia boleh turun. Insya-Allah dia turun. Macam itulah lebih kurangnya. Dia turun. Slow time dia turun tu sangat sakit. Bagi ubat tahan sakit, bagi minum air banyak-banyak, bubuh drip, jalan. Tengok macam mana cerita. Kadang-kadang dia pergi lekat ni, cerita panjang, operation kan. Tapi kadang-kadang batu ni besar, tak mau turun, duduk atas tu kan. Jadi time ni yang kena rawatan kan, ada kaedah-kaedah. Jadi buah pinggang rosak tak rosak, setakat ni buah pinggang tak rosak, dia boleh turun air kencing, turun. Buah pinggang punya sistem tapisan tak rosak, tak ganggu lagi. Sebab apa? Batu tu duduk luar daripada sistem tapisan dekat takungan kan, dekat bawah nak turun. Tapi bila dia boleh pi pelekat, dia lekat tang tu, blok pi tang tu, yang tu dia akan ganggu pula dah. Dia akan tekan air kencing, pi tekan kat sistem penapisan. Lama kelamaan dia akan ganggu fungsi buah pinggang. Tu satu cerita. Bila kita nak rawat, dia ada banyak kaedah kan. Kaedah dia macam-macam. Rawatan buah pinggang ni, rawatan kepada batu karang, dia shock wave, dia hancurkan melalui wave, melalui, kita kata wave melalui apa? Gelombang tentu dia akan hancurkan batu karang tu, turun kan. Kalau tak boleh juga, nanti dia akan buat kaedah operation kan. Ada beberapa kaedah operation untuk dia buang batu karang.
Ada banyak petua-petua orang tentang nak perancang batu karang ni, silakan. Kan, tak ada masalah. Tapi kita kena monitor. Depa kata minum air nu lah, minum air, minumlah tak apa, insya-Allah. Kan? Janji monitor. Batu karang tu macam mana, duduk tang mana lah ni. Lepas minum air ni duduk tang mana. Kan? Sebab apa? Kita tak mau dia tinggal batu karang duduk kat situ. Kan? Dia mesti kena dibuang. Batu karang mesti kita kena buang. Baik, kita laju sikit, ada 2-3 soalan lagi. Soalan seterusnya. Assalamualaikum doktor, maaf jika soalan ini agak kurang menyenangkan. Saya mengalami masalah kencing yang sukar keluar. Saya sudah berjumpa dengan doktor di Seberang Jaya dan dimaklumkan kepada saya bahawa saya kena masalah prostat. English panggil prostate, Melayu panggil prostat. Apakah yang perlu saya lakukan? Okey, pertamanya kita nak tahu prostat ni duduk tang mana. Okey, minta maaf kalau ada gambar tapi nak bagi faham. Prostat ni tak ada gambar perempuan, dia gambar lelaki sebab prostat hanya ada pada lelaki. Kan? Ini prostat ni duduk tang mana? Tuan-tuan tengok tang ni yang warna kuning ni, inilah prostat. Duduk bawah pada pundi kencing. Prostat duduk macam ni. Dia ada 2 saluran di dalam prostat. 2 saluran, dia bertemu dalam prostat. 2 saluran ni bertemu di dalam prostat. Satu saluran, tengok mana ya, satu saluran air kencing daripada pundi kencing turun, dia mesti lalu highway dia, lalu ke prostat. Satu lagi saluran daripada testis, daripada saluran air mani. Air mani akan lalu daripada testis, naik atas, pusing tu, lap dia lalu jauh sikit, pup, dia masuk, lalu juga dalam prostat. Prostat ni lebih kurang perjumpaan di antara 2 jalan. Highway sana, Seberang Jaya macam jalan dah. Seberang Jaya jumpa 2 jalan tu, tentulah prostat. 2 jalan bertemu di dalam prostat. Maka apabila dia bertemu di dalam prostat, apabila prostat ni bermasalah, 2 jalan ni akan disempitkan. Dia akan himpit jalan. Terutama jalan bila kita nak kencing. Bila nak kencing, tuan-tuan tengok gambar yang bila ni normal prostat, prostat yang telah membengkak, besar, enlarged prostate. Nak kencing, ni flow, jadi kecil, jenuh tekan, duduk berdiri dah, rasa nak kencing, tak keluar-keluar lagi. Dia slow. Sebab apa? Jalan sudah sempit. Kan? Jalan sudah sempit. Jadi rawatan dia, ada banyak kaedah rawatan dia. Ada ubat untuk bagi relaxkan prostat, kan? Ada banyak kaedah. Cuma ramai orang kita ni, dia malas nak pergi jumpa doktor sebab dia duduk dengar cerita kat kawan-kawan dia, duduk sembang kat kedai kopi, duduk sembang kat masjid, surau apa. Dia kata, aku pinayah betul. Pergi jumpa doktor ingat masalah kencing. So dia suruh buka seluar semua, dia masuk jari, masuk ke belakang. Terkejut aku, taubat tak pergi dah. Dia pun cerita jaja, satu cerita ni habis. Kan? Semua orang pakai duk cerita pasal ni, dia takut. Bila doktor tanya sikit, doktor nak buat apa ni, dia jadi kalut. Dia jadi kalut. Sebab apa? Dia duk suspend dia. Jadi orang yang ada masalah ni tak pergi jumpa doktor. Dia takut. Kan? Jadi prostat ni, dia punya cerita dia dicek dengan guna jari. Doktor guna jari, guna pakai glove lah untuk tuan-tuan makluman tuan-tuan. Kan? Lagi tu ingat jari tak ada glove lah, haru biru tu kan. Prostat ni prostat. Ni saluran dubur, rektum. Masuk jari, kita boleh feel prostat, kita boleh rasa prostat. Kita boleh masuk jari, kita boleh rasa prostat punya stage besar dia. Dia lembut ke, dia keras ke, semua kita tahu. Kita ditrain macam tu, belajar. Tuan-tuan balik rumah tak payah duk cek masing-masing. Tuan suruh balik, cek. Kan? Sekejap lagi tak payah nak pergi jumpa doktor, dia kata, dengar tadi doktor kata dia lembut, ni dia balik rumah dia cek, no jam. Ni dia jam. Kan? Doktor ditrain, dia tahu macam mana keadaan prostat. Okey? Masalah dia sebab tengok dia dalam keratan ni, dia memang ada 2 saluran, dia akan menghimpit saluran tu. Jadi rawatan dia adalah rawatan kadang-kadang ubat untuk relaxkan prostat supaya dia tak berterusan dalam membengkak, ataupun rawatan pembedahan untuk kita kata dia buka jalan. Dia pergi buka jalan lah cerita dia. Dia buka jalan.
Okey. Soalan terakhir untuk malam ni tentang juga berkaitan dengan sistem kita panggil genitourinary tract ni, sistem perkumuhan ni. Ada anak perempuan umur 8 tahun sering mengalami masalah kencing sakit ataupun kencing kotor, dia jadi masalah. Dia takut naik ke buah pinggang. Jadi saya cerita secara ringkas, tapi benda ni sangat penting kita faham. Satunya kena tengok, faham dulu tang mana duduk benda-benda ni semua. Kita cerita tadi buah pinggang. Buah pinggang ada satu, kita panggil saluran turun air kencing, turun. Pundi kencing tang ni. Ini pundi kencing. Penuh pundi kencing, air kencing pun turun, keluar. Masalah adalah dia kata kencing dia selalu sakit dan dia takut buah pinggang ni rosak. Boleh. Sebab apa ni kita jangkitan pundi kencing ni? Kenapa bakteria, benda-benda yang kita kata bersifat jangkitan ni naik ke pundi kencing? Sebab kawasan kencing ni, minta maaf sebut, kawasan yang berkaitan ni terutama untuk orang perempuan, dia berjiranan dekat-dekat. Salur belakang, dubur, salur kencing hampir. Semua dekat-dekat. Tak jauh. Orang lelaki dia jauh sikit sebab dia terjuntai keluar. Jadi dia jauh sikit, minta maaf sebut. Orang perempuan semua pakai dekat-dekat. Sebab bila dia dekat-dekat, minta maaf sebut ni bagi kita faham anatomi, dia panggil Jadi bila masalah hygiene, budak-budak umur 7 tahun baru pergi sekolah, baru nak urus diri sendiri, nak pergi toilet, nak urus diri sendiri, nak basuh, nak bagi kering. Jadi dia kadang-kadang dia tak urus dengan baik. Bila tidak urus dengan baik, masalah hygiene ni, kebersihan diri ni, maka bila lembab kawasan tu, bakteria jalan sana sini. Bakteria akan pergi lalu naik ke pundi kencing. Punca dia adalah selalunya personal hygiene. Sebab tu penting kita ajak anak-anak kita sebelum masuk sekolah di tadika, dia train, toilet train. Sebab tu kita ramai kadang-kadang anak-anak kita ni umur 5 tahun pakai pampers lagi. Itu haru. Kita duk manja terlajak, tak boleh. Umur 3 tahun 4 tahun dia kena settle lah benda ni. 3 tahun settle. Lepas tu dia belajar toilet train, self cleansing. Dia kena belajar semua ni. Sebelum dia masuk sekolah tu dia kena terror dah. Bab-bab ni asas. Sebab tu kita tengok, saya syorkan tuan-tuan nanti kalau ada masa sebelum tidur, tuan-tuan tengok zon kuliah punya video lebih kurang 10 minit cerita pasal Japanese way of educating young children, self discipline, macam mana dia ajak personal hygiene, sangat mantap kaedah-kaedah tu. Jadi kita tuan-tuan balik ni tengok, search tengok dalam zon kuliah ada satu video 10 minit baru dia upload je, very good untuk kita tengok. Jadi balik pada kes ni, jadi adakah boleh dia naik ke atas? Dia boleh. Dia boleh naik ke buah pinggang apabila dia panggil masalah pundi kencing yang selalu kena penyakit jangkitan. Akhirnya pundi kencing tu dia tak elok, dia banyak scar, banyak parut. Bila banyak parut, contraction dia tak elok, dia naik atas. Ataupun penyakit yang ada penyakit congenital, lahir-lahir dia memang tak berapa nak elok dah. Dia punya injap tu, sphincter dia tu sepatutnya one way saja. Urine, air kencing ni turun daripada buah pinggang, turun highway dia, kumpul kat buah pinggang, kumpul dekat pundi kencing, air kencing banyak, dia naik, dia bila banyak, dia stretch, dia hantar satu signal ke otak kita, pergi cari toilet, nak kencing dah ni weh. Tu je, satu direction. Tapi bila dia tak elok, sistem tu tak elok, air kencing dekat pundi kencing tu boleh naik atas balik. Dia kita kata apa, dia ternaik atas, dia reflux naik atas. Dia naik atas balik, dia naik atas, dia boleh pergi kacau dekat buah pinggang. Yang ni yang tak mau. Dia panggil dia panggil satu reflux tu dekat daripada pundi kencing ke urethra. Yang tu rosak. Bila yang tu masalah, memang kena pergi dapat rawatan doktor pakar dalam bab ni. Dia akan tengok sudut ni. Sebab apa? Benda ni kompleks. Benda yang sistem anatomi dia tu pun dah tak elok dah. Boleh tau? Jadi banyak kita bincang hari ni berkaitan dengan kita kata sistem genitourinary tract kita, untuk kita faham apa yang kita ada dalam badan kita, Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam keadaan yang begitu sempurna sifat dia.
kerana dicipta oleh Allah yang Maha Sempurna, maka kita perlu jaga. Perlu jaga dengan baik supaya kita tidak merosakkan buah pinggang kita. Penting yang amat-amat saya syorkan, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, pergi cek darah, cek air kencing kat hospital, kat klinik kesihatan, tanya GFR. Tanya GFR. Kita nak tahu tahap kesihatan buah pinggang kita macam mana. Dan kita ambil tahu. Setahun sekali kita buat, kita tengok pula buah pinggang kita macam mana. Kepada orang yang umur 30-an, 35, setahun sekali pergi cek. 40-an, setahun sekali pergi cek. Supaya kita tahu tahap buah pinggang kita ni macam mana. Kita nak cakna kesihatan dalaman kita. Jangan sampai peringkat kita tahu-tahu tu dah stage 3. Allah, dah rugilah kita. Kalau kita tahu-tahu tu ditakdirkan buah pinggang kita mula rosak, tak apa. Allah Ta'ala uji kita, nak bagi tengok macam mana kita. Kita usaha supaya dia tak pergi naik stage 2, stage 3. Dia tak melarat. Dia maintain stage dia. Kita jaga elok-elok. Moga-moga perbincangan ringkas kita ni tentang buah pinggang, khusus kita bincang pada malam ni, bermanfaat kepada kita semua. Kod ada soalan online, ada soalan tak? Tadi doktor tanya pasal apa dia? Doktor nak cerita sikit pasal berbuih. Kencing berbuih tu kan, aku makan dah. Apabila kencing ni berbuih kan, kena tengok jugalah, kadang-kadang berbuih dia hentam ayak tu direct, dia berbuih jugalah kan. Tapi dia berbuih pelik, dia berbuih nampak, dia panggil frothy, berbuih. Frothy ni macam teh tarik punya style lah, sikit lah, lebih kurang macam tu lah kan. Selalunya dia indicate protein. Protein keluar dalam air kencing. Protein tak sepatutnya keluar, tapi protein keluar, dia akan dalam sifat dia macam tu. Proteinuria dia panggil. Protein di dalam air kencing. Tapi kena pasti kena pergi cek. Kalau kata buah pinggang rosak ni, dia punya selain pada dialisis ada lagi tak? Yang ni ada orang suggest ceragih. Okey, banyak sangat kita kata testimonial tentang dia kata dia minum ubat ni, dia makan macam ni untuk rawat buah pinggang dia. Saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan sebab benda ni clear. Sebab orang kita ni dia sifat dia berkongsi kan. Dia not share, dia mudah berkongsi. Dalam perubatan dia mesti bersifat evidence based. Dalam perubatan ni dia evidence based. Evidence ni pula kan, dia bukan testimonial, ni bukan level dia. Pengalaman seorang dua tidak menjadikan sebab untuk benda tu dijadikan treatment utama. Evidence, nak jadi evidence ni menunjukkan apa? Kaedah rawatan ni telah melalui beberapa fasa ujian dan telah terbukti bahawa treatment ni membantu buah pinggang. Bukan sekadar penduduk di bertab, dia test di Namibia, Pakistan, India, Jepun, Korea, kaedah yang sama, works. Dia works, baru dia main level tu kan. Jadi bila kita bincang tentang kaedah perubatan, dia macam tu. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang Korea ke, orang Jepun ke, dia pakai ubat sama dengan kita kan. Nama berbeza, chemical name, chemical sama. Sebab dia dah jadi satu dunia punya kongsi, kita berkongsi maklumat perubatan ni satu dunia. Pakar-pakar dunia berbincang, kita kata lahir menghasilkan ubat-ubatan yang terbaik yang telah melalui proses-prosesnya. Adapun pandangan-pandangan yang kita duk jumpa dalam internet, makan sirih ke, makan pucuk jambu ke, macam apa-apa ni semua ni, dia bukan level evidence based kan. Dia kita kata pengalaman yang kadang tu bersifat secara kebetulan kan, yang bersifat bukan boleh dijadikan evidence untuk rawatan rasmi kan. Jadi kita kena faham benda ni kan, sebab kadang-kadang tu dia, dan evidence ni kita yang orang cerita testimonial tu, kita bukan counter check dia pun. Dia boleh fabricate, dia boleh cerita macam-macam cerita, dia boleh cerita. Jadi kita yang kita kata yang matang dalam menilai fakta yang datang kepada kita, kita kena bijak. Jangan terlalu mudah ambil. Kadang-kadang sebab dia benda ni tuan-tuan kena faham, industri perubatan ni billion, is a multi-billion industry. Jadi kalau dia ambil 0.01% pun, dia dah kaya raya gila dah kan. Jadi dia perlu sebarkan maklumat dia kan, marketing strategi sahaja. Jadi kita kena faham
untuk kita jadikan benda tu rawatan, dia mesti melalui rawatan-rawatan tertentu, kaedah-kaedah tertentu untuk dia sampai peringkat menjadi rawatan. Jadi benda-benda lain tu kita balik lah ni, alhamdulillah saya tengok ramai rakan-rakan doktor kita pun telah open minded. Tuan-tuan boleh bincang dengan doktor kan, bawa benda ni dalam perbincangan doktor supaya kita tak buat benda berdasarkan kepada agak-agakkan semata-mata. Ada soalan lain? Gatal-gatal dapat tahu siapa pun. Lepas tu satu lagi symptom dry mouth and tongue, any indication? Okey, bila kita kata bila seseorang tu kadang-kadang dia selalu kering, tongue coated, ni signs of dehydration. Maksud dehydration ni apa? Badan tak cukup air. Badan tak cukup air. Badan kita ni perlu enough water kan, 7-8 gelas water kan sehari kita minum. Bila kita tahu kita kering ni, kita pergi toilet kurang, kita jarang pergi kencing, bibir kita kering kan, kita kering nampak putih, kita kadang-kadang rasa lidah kita kering kan, kulit kita dipanggil skin tega, dia boleh picit, dia tak kenyal balik, dia tak anjal balik kan. Tu pun tanda kita ni kekurangan air dalam badan kan. Tu common terutamanya kepada anak-anak baby kecil-kecil, kadang-kadang kita tak perasan kan, dia kurang air dalam badan kan. Bila kurang air dalam badan, of course dia akan affect buah pinggang kita. Baik, rasanya sampai takat ni dahulu perbincangan kita. Moga-moga kita dapat sampaikan kepada rakan-rakan kita apa yang kita bincang pada malam ni. Tuan-tuan boleh balik baca sendiri dan kita boleh sebar luaskan ilmu kesihatan kita ni, supaya kita lahir generasi yang insya-Allah sihat dan boleh berbakti kepada agama kita kan, menjadi hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sihat. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.